Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita ini bertarikh 26 Jun 2022 daripada hmetro.com.my. Bertajuk Batu Putih, kenakan tindakan undang-undang terhadap pengkhianat. Berita penuh, Iskandar Puteri, Kerajaan Johor mahu tindakan undang-undang diambil ke atas pengkhianatan yang menyebabkan negara hilang hak dan kedaulatan terhadap Batu Putih. Menteri Besarnya Datuk On Hafiz Ghazi berkata Kerajaan Pakatan Harapan PH pada masa itu terkilaf apabila menarik balik rayuan tuntutan ke atas Batu Putih. Siapakah Perdana Menteri pada tahun 2018 tersebut? Katanya ia bukan sahaja telah meninggalkan tanggapan yang buruk kepada negeri dan negara, malah mencatatkan detik hitam dalam sejarah negara yang berdaulat. Beliau berkata, memandangkan Batu Putih atau Pedra Branca kini memihak kepada Singapura, ia akan menimbulkan pertikaian tuntutan bertindih kawasan maritim, apatah lagi jarak Batu Tengah milik Malaysia hanya sekitar 1 km dari Batu Putih. Pertikaian itu kini lebih serius apabila laporan menyatakan Singapura sudah mula menjalankan kerja penambakan di Batu Putih sedangkan perbatasan maritim masih lagi dalam rundingan dan belum dimuktamadkan. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, katanya tiada ruang untuk pemimpinnya mengambil ringan atau alfa dalam mempertahankan kedaulatan negara walaupun sekecil manapun atau sekelumit manapun saiz kawasan yang menjadi rebutan. Setiap inci perlu kita jaga dan pertahankan. Semoga tindakan undang-undang diambil ke atas pengkhianatan ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan kepada sidang pertama Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail di sini pada hari ini. Pada 16 Jun yang lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar dilaporkan mengingatkan Kerajaan Persekutuan supaya menghormati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1957. Sultan Ibrahim dilaporkan bertitah baginda kecewa dengan keputusan persekutuan yang membatalkan rayuan tuntutan Batu Putih pada tahun 2018 yang lalu. Sekali lagi, siapakah Perdana Menteri pada ketika itu? Dalam pada itu, On Hafiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap berkata sebagai seorang pemimpin tidak boleh ada dendam kesumat dan iri hati sehingga menyebabkan Johor dan rakyat menjadi mangsa. Malah keputusan untuk tidak meneruskan rayuan terhadap Batu Putih dibuat juga oleh pemimpin PH. Katanya ini soal kedaulatan dan maruah negara. Malah Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ katanya Mahkamah Keadilan Antarabangsa pernah menyebut jelas bahawa Batu Putih pernah menjadi milik Kesultanan Johor lama. Tambahnya, persoalannya siapa yang menasihati kerajaan membuat keputusan yang melulu sedangkan peguam negara dicutikan pada ketika itu? Siapa yang memberikan cuti kepada peguam negara pada ketika itu? Ini satu lagi soalan yang perlu dijawab. Rakyat Malaysia, terutamanya bangsa Johor, mengambil berat dan pandang serius terhadap perkara itu, katanya. Mana mungkin maruah dan kedaulatan negara ini digadaikan begitu sahaja. Meskipun ada yang beranggapan Batu Putih tiada kepentingan ekonomi yang signifikan, saya ulang semula, meskipun ada yang beranggapan Batu Putih tiada kepentingan ekonomi yang signifikan, namun kita tidak boleh nafikan kepentingannya dari sudut kedudukan strategik maritim, katanya. On Hafiz berkata kehilangan Batu Putih memberi kesan negatif kepada rakyat, terutamanya nelayan yang mengeluh kerana sumber pendapatan mereka terjejas.
Batu Putih sebelum ini adalah kawasan perikanan penting bagi nelayan kita dan juga tempat mereka berteduh ketika ombak besar melanda. Bahkan Johor menerima laporan bahawa nelayan dihalau keluar dari kawasan berdekatan Batu Putih oleh pengawal pantai Singapura. Katanya dalam kenyataan itu. Beliau berkata dari sudut kepentingan strategik pula, walaupun saiznya sebesar padang bola iaitu 8,560 meter persegi, namun Batu Putih terletak begitu dekat dengan Johor iaitu 14.3 km dari Tanjung Posuyup berbanding 46 km dari Singapura. Katanya kedudukan Batu Putih juga terletak di laluan utama bagi kapal dagang melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya sekali lagi Agung bertitah. Kali ini ramai orang yang akan meroyan kepanasan. Orang-orang yang memang sudah didakwa makin panaslah. Orang-orang yang rasanya pernah buat makin panas juga. Orang-orang yang pernah menyalahgunakan kuasa, minta rasuah, minta apa-apa yang salah guna kuasa, memang makin meroyan lah kali ini. Apa tidaknya, akhirnya yang di-Pertuan Agong keluar titah. Baginda bertitah, bulan madu dah tamat. Sekarang pergi tangkap lebah. Titah Agung kepada Azam Baki. Memang yang di-Pertuan Agong kali ini memang pada awalnya pun Baginda sudah memberikan amaran bahawa Baginda akan memburu, dan Baginda tidak pernah gagal. Baginda akan buru semua orang yang pernah sakau duit negara Malaysia, yang menyebabkan negara Malaysia kerugian, apalagi kepada rakyat. Rugi betul. Bayangkan kalau yang disakau itu boleh dipakai untuk membantu rakyat, betapa baiknya. Azam Baki dah dapat green light. Green light daripada yang di-Pertuan Agong untuk tangkap lebah. Tangkap lebah yang duk bising, bising, tapi akhirnya nanti kantoi tukang sakau. Kita lihat nanti siapa yang akan jadi lebah pertama, kedua, ketiga, keempat yang bakal kena tangkap. Ini dapat green light daripada Agung Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada Isnin bertitah bahawa memerangi rasuah sebagai musuh nombor satu negara adalah tumpuan utama dalam pemerintahan Baginda. Daulat tuanku, saya menjunjung kasih, menjunjung titah kepada Agung punya titah ini. Betul. Negara Malaysia baru sekejap diperintah oleh pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah payung yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Negara kita sudah mulai kelihatan maju semula, segala-galanya maju. Pelabur-pelabur mulai yakin semula kepada negara Malaysia. Kenapa? Kerana kita betul-betul memerangi rasuah. Dalam catatan terbaru di laman sosial rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bertitah bahawa tempoh bulan madu menaiki tahta sudah berakhir. Jadi sebagaimana yang saya titahkan, titah Baginda, sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini, titah Baginda, my honeymoon is over, now go catch the bees. Titah Seri Paduka Baginda sambil menyerahkan madu kepada Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, sebagai simbolik berakhirnya tempoh bulan madu. Jadi manusia-manusia yang memang rasa panas sekarang memang tiada pilihan. Bertaubatlah cepat-cepat ya.
berdoalah banyak-banyak, bertobat cepat-cepat. Terdahulu sesi menghadap Seri Paduka Baginda berlangsung selama hampir 30 minit dan Azam antara lain mempersembahkan mengenai perkembangan terkini agensi penguatkuasaan tersebut. Tahniah diucapkan kepada Azam Baki, SPRM yang sudah dapat green light betul-betul daripada Agung untuk tangkap semua yang ada kes-kes yang mungkin boleh didakwa di mahkamah. Ini pasti akan membuatkan ramai orang semakin panaslah. Sekali lagi terutamanya mereka yang memang sudah menjadi sasaran. Kepada mereka yang memang hanya tunggu bukti saja, bukti kukuh yang sedang disiasat sekarang, pastilah semakin meroyan. Yang cuba-cuba untuk melepaskan diri dengan cara macam-macam cara lah, tebuk atap lah, tebuk pintu lah, pintu belakang lah, rampas kuasa lah, tumbang-tumbang lah, macam-macam tumbang lah. Jangan harap boleh terlepas, kerana tidak terlepas lagi. Tahniah diucapkan, kita menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jumpa lagi, daulat tuanku. Bye bye.